Ya Allah, lupalah pula tak boleh jalan seorang-seorang. Dah rasa ketakutan, seram sejuk sebab masing-masing tengok macam ni. Saya tak salahkan mereka. Sebab itu peristiwa yang dicetuskan oleh orang yang memberi fitnah kepada agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika saya berada di Australia, kami duduk lebih kurang beberapa tahun di Brisbane, Australia, Queensland, Masya Allah. Kalau pergi Sydney dah lebih kurang dari Malaysia 6 jam tak silap saya. Kalau nak pergi Melbourne, Sydney paling dekat kan, Melbourne 5 jam, 6 jam, Sydney kot lagi paling dekat. Sebenarnya Australia tak jauh sangat dengan kita kan, sebabnya dia sebelah Indonesia je. Kan, dia jiran-jiran Indonesia. Tapi Brisbane, Queensland ni, dia memang atas. Antara kawasan yang jauh, paling jauh. Jadi perjalanan lebih kurang 10 jam beza dengan tempat-tempat yang lain. Jadi pengalaman saya duduk di sana, saya tak ubah, saya pakai tudung bulat yang sama. Saya pakai tudung bulat sama ni lah, dan saya pakai jubah. Kadang-kadang saya pakai baju kurung macam tu lah. Lepas tu kita kan hidup di sana, jiran-jiran semuanya Mak Saleh, Australian. Sama jugalah dengan kawan-kawan, parent kepada anak kita dalam kelas, anak kita masuk sekolah. Semua Mak Saleh, jadi kita berkawanlah dengan mak Saleh tu. Tapi kan mereka ni Masya Allah sangat meraihkan Muslim. Sangat meraihkan Muslim, tuan-puan sayang, sangat meraihkan Muslim. Kalau mereka ajak kami, keluarga Muslim pergi ada program makan-makan di rumah mereka kan, mereka dah siapkan makanan halal for Muslim. Dia orang siap cakap, ini kamu tak boleh makan, ni tak ada halal, ini ada halal. Okey, saya tahu ini kamu tak boleh makan, ini. Okey, air ni halal. Dia memang raihkan, kita tak ada minta request, kita cuma fikir pergi nanti kita ni je lah sebab dia dah jemput, sebab anak kita kawan. Tapi subhanallah, Masya Allah, di universiti sendiri kan, sebab sana musim sejuk, kalau sejuk sampai negatif macam dalam peti ais kan. Jadi di universiti, bila saya pergi universiti, saya selalu pergi universiti sebab saya pun mengajar kat sana. Bila kuliah agama dijemput oleh pelajar. Jadi contoh di pantry, di tempat belajar, di tempat pengajian, kita akan jumpa banyak microwave. Merata-rata microwave. Duduk di tempat belajar, di kawasan-kawasan lah, microwave tu ada saja. Jalan-jalan sikit nampak ada microwave. Bila saya tanya kenapa ada microwave ni, mereka menyediakan kemudahan untuk student bila musim sejuk, masakan makanan macam dalam peti air. Jadi mereka perlu panaskan untuk makan. Jadi microwave tu sendiri, walaupun ada berapa microwave, mesti ada microwave for Muslim. Mesti ada. Ada for Muslim only. Sebab apa? Microwave tu tidak boleh dipanaskan makanan mereka. Sebab makanan mereka ada pork, ada babi, ada khinzir kan. Jadi ada microwave khas yang universiti sediakan banyak tempat for Muslim. Maksudnya saya nak cerita bagaimana mereka ni sangat menghormati kan perbezaan cara hidup. Okey, saya selalu ditanya dengan hijab yang saya pakai. Dan mereka tanya bukan dalam keadaan merendah ataupun menghina. Dia kata, you pakai tak panas ke? Bukan cakap Melayu lah, orang putih lah kan. Masa tu saya boleh pandai cakap orang putih, hebat, berabuk orang kata. Sebab apa? Langgar semualah, grammar tu tak ada masalah. Sebab memang dia orang gelap macam kita lah dengan Mak Saleh cakap Melayu. Mak Saleh cakap Melayu pun dia habis tunggal langgang kan. Tapi kita okey. Jadi saya pun macam tu lah, macam hebat lah langgar grammar apa semua asal dia orang faham. Saya faham lah dia orang tanya. Bahkan kadang-kadang ni bayar kaunter kan. Kita bayar beli barang. Sempat tu jurujual tanya, why dia pakai hijab? Kenapa ya? Sempat pula nanya sambil bayar tu. Masya Allah. Kadang-kadang saya jawab, kita tak boleh nak jawab dengan dalil. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh? Mereka tu non-Muslim. Mana mereka faham tentang hijab? Subhanallah. Lalu saya jelaskan dalam bentuk logik akal. Bila dia tanya, kamu panas tak? Takkanlah saya jawab tak panas. Masa tu musim panas, berpeluh. Takkan nak jawab, oi tak panas. Tak, memang panas. Dia pun nampak kita berpeluh, musim panas pula tu. Kan, musim panas sana 40 darjah Celsius ke atas. Jadi saya kata, ya panas. Habis tu kenapa kamu pakai? Dia pula musim panas, tuan-puan sekalian, semua buka. Dia boleh bersidai depan rumah tu pakai, saya nak sebut pun malu kan, pakai atas sikit, pakai bawah sikit, macam dia nak pergi mandi tu. Dia boleh siram pokok depan rumah pakai benda dua makhluk tu je. Dia boleh selamba. Mak Saleh ni kadang pelik kan, dia orang ni terlalu bebas. Kita duduk kat supermarket, di supermarket ni musim panas katakan, dia bolehlah pergi pakai seluar, pakai baju, pakai kain tuala je. Lepas dia mandi, dia pun pergi supermarket. Ini bukan kedai kecil supermarket ni.
Dia bolehlah pakai casuala je, berkemban, dia pergi ni. Dan selamba je, musim panas semua buka lah. Kita pula pakai tutup penuh macam ni kan, dengan stokin, dengan apa. Bila dia tanya kamu tak panas ke? Takkanlah kita nak jawab tak panas. Saya kata panas. Habis tu kenapa kamu pakai juga? Lepas tu saya kata macam ni. Saya tanya dia, saya soalan balik. Saya tanya, kamu ada anak kan? Ya, saya ada anak. Kamu bersalin anak sakit tak? Sakit. Kenapa tak sakit? Memang sakit. Habis tu kenapa kamu bersalin juga kalau dah tahu sakit? Yelah, sebab kita nak anak, kita sayang anak, kita suka anak. Lepas tu jaga anak susah tak? Susah. Kadang tak tidur malam. Anak saya nak itu nak ini. Habis tu kenapa kamu buat juga? Sebab sayang. Because of love. Because of love. Sebab sayang. Saya pun kata, that's why, because of love. Because I fall in love with my prophet, kan, fall in love to our God, Allah. Saya jatuh cinta kepada Nabi saya, Rasulullah. Saya jatuh cinta kepada Allah. Saya bila dah jatuh cinta, saya sanggup berkorban apa saja. Dan bila Nabi saya dan Tuhan saya minta saya pakai macam ni, walaupun panas, tetapi saya bahagia. Sama macam kamu, sebab kamu sayang pada anak, walaupun tak tidur malam, walaupun sakit bersalin, tapi kamu sanggup sebab sayang. Jadi saya pakai bukan terpaksa. Saya pakai kerana saya menunjukkan rasa cinta saya kepada agama saya, dan rasa cinta saya kepada Nabi saya, dan kepada Allah, kepada Tuhan saya. Because of love. Jadi dia kata, wow, because of love. You sanggup pakai macam ni? Yes, because of love. Dia pun kata, yes, betul lah. Lepas tu dia kata, besarnya sayang awak pada agama awak, pada Tuhan awak, pada Nabi awak. Ya, sangat besar. Saya sanggup buat apa saja untuk membuktikan cinta saya. Lepas tu kan saya tanya dia balik, you kan bila nak keluar musim panas ni, kamu kena sapu ni semua lotion, right? Dia kata yes, kena sapu semua lotion. Saya pernah tengok anak-anak mereka kan, bila nak keluar daripada rumah, ni lotion, nak cari lotion. Ni contohlah kan, lotion tu dia ni sapu habis ni kat muka, kat sini. Sebab sana kanser kulit sangat tinggi. Sebab apa tuan-puan sekalian? Dia punya awan sangat nipis. Sebab itu sangat terik. Bila musim panas, dia sapu semua. Saya kata, saya pula perlu sapu pada tangan dan muka saja untuk jaga protection pada matahari yang terik ni. Ni, saya sapu ni. Yang lain semua dah cover. Dia kata, yalah, senanglah ya kamu ya. Tak perlu chemical apa semua. Ya, tangan dengan muka saja. Kadang pun tak pakai. Lepas tu saya tanya kamu pula, musim sejuk kamu pakai macam mana? Musim sejuk saya pakai macam awak. Dia bagi tahu saya lah. Ya, sebab apa? Sebab sejuk. Bila musim sejuk, kamu akan tutup semua. Musim sejuk, tuan-puan sekalian, nampak muka je. Semua ni pakai sarung tangan, semua sarung kaki. Saya kata pakaian saya sesuai untuk semua musim. Musim panas, protect daripada matahari. Musim sejuk, protect daripada sejuk. Kami hanya tambah baju saja. Yang lain tu memang dah tutup siap sedia. Musim bunga pun sesuai, musim luruh pun sesuai. Lepas tu dia kata, yalah, pakaian you ni melengkapi semua musim. Sebab tuan-puan kena tahu, mereka setiap musim kena tukar baju. Kalau kami sana suka sangat cari baju kanak-kanak, dia orang akan jual. Musim ni baju ni, musim ni bertukar musim. Kata kami, baju kami sesuai untuk semua musim. Saya nak cerita satu kisah. Ini kisah benar berlaku pada saya masa di Brisbane juga. Masa tu Islamofobia sangat sedang meningkat. Berlaku, saya duduk dalam 2013, 2014, 2015. 2013, 2014, 2015 kami balik. Masa tu berlaku peristiwa bom bunuh, bom diri sendiri, meletup diri sendiri semua tu. Lepas tu jadi masa tu dipesan kepada kita wanita-wanita Muslim, kalau lelaki dia orang tak buat sangat. Sebab banyak wanita Muslim dibaling dengan botol, dijekah. Maksudnya kebencian kepada Islam Muslim itu pergi merebak ke seluruh dunia ketika tu. Masa tu kami takut nak keluar dari rumah, dipesan. Dan tapi saya selepas macam dah reda sikit, saya keluar dengan suami, dengan anak-anak. Pergilah supermarket. Kan, sebab ada nak cari barang. Lepas tu bila suami anak-anak duduk di satu tempat kedai, saya lupa masa tu dah dipesan Islamofobia, berhati-hati perempuan Islam jangan berjalan seorang diri. Jangan berjalan seorang diri, bahaya. Sebab ada yang dicederakan, ada yang macam-macam lah. Lepas tu subhanallah, saya lupa, saya bagi tahu suami, bang sekejap saya nak pergi kedai tu sekejap. Saya pun mula jalan seorang diri, tiba-tiba saya masing-masing tengok saya macam penjenayah. Makan mak masa tu tengok macam ni. Sebab bayangkan dia, saya pakai tudung bulat,
Saya pakai tudung bulat, lepas tu saya ada pakai handbag. Jadi masa tu apa yang situasinya adalah yang kes-kes orang pakai bom dan letupkan diri sendiri, lepas tu ramai yang mati. Itulah, jadi dia orang fobia tengok bila wanita pakai tudung ni, dia bimbang ada bom dalam tudung tu. Bimbang ada bom ke dalam tudung. Jadi masa tu saya ni kan, bila saya dah jalan, lepas tu masing-masing tengok macam ni. Tengok saya rasa tak pijak bumi. Saya rasa macam ketakutan. Apa yang saya mampu buat masa tu ialah saya selawat, ya Allah tolong aku ya Allah. Saya bimbang ada apa-apa dia orang akan buat pada saya, sebab masa tu saya dah jauh daripada suami saya. Ya Allah, lupalah pula tak boleh jalan seorang-seorang. Dah rasa ketakutan, seram sejuk sebab masing-masing tengok macam ni. Saya tak salahkan mereka, sebab itu peristiwa yang dicetuskan oleh orang yang memberi fitnah kepada agama Islam. Tiba-tiba ada seorang wanita dah berusia, saya rasa umur dia 50 lebih. Dia datang berjalan di tepi saya. Dia berjalan di tepi saya dan dia datang, mungkin dia nampak orang sedang pandang saya dengan pandangan yang benci, marah, mungkin pandangan yang pelik. Dia datang berjalan betul-betul dengan saya, dia mengiringi saya dan dia bercakap dengan saya sangat mesra, seolah-olahnya saya kawan dia. Dan bila dia bercakap, dia borak gini, saya hilang rasa takut. Kemudian apa yang saya rasa masa tu, masing-masing dah tak tengok saya pelik. Dia orang nampak seolahnya itu kawan saya. Kawan saya, dan dia pakai skirt bawah lutut, free hair, maksudnya Mak Saleh lah. Lepas tu apa yang dia cakap pada saya, dia kata, I like your dress. Saya suka pakaian awak. Saya ingat makcik aunty tu kan cakap, I really like your dress. Saya sangat suka pakaian awak. Your dress very nice. Pakaian awak sangat cantik, sangat indah, sedap mata memandang. Saya suka pakaian awak ni. Maksudnya dia puji-puji awak pakai. Jadi bila dia cakap, dia borak, automatik saya lupa dan orang tak memandang saya dengan pandangan yang pelik. Dan saya anggap itu adalah satu pertolongan daripada Allah. Kita yang menjaga hijab kita di keadaan suasana di negara bukan Islam, dan suasana begitu bukannya kita tiba-tiba nak singkatkan tudung ke, tiba-tiba kita nak buka hijab ke sebab takut suasana Islamofobia supaya orang tak nampak kita Muslim. Tidak. Subhanallah. Tapi Allah lah yang sebenar-benarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah, cukuplah Allah bagi kita. Allah lah sebaik-baik pelindung. Allah lah sebaik-baik yang memberi nikmat. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, anak saya banyak kali kawan-kawan dia suruh buka tudung sebab mereka kata, kamu pakai tudung sebagai botak kan, sebab tak ada rambut. Anak saya baru darjah 1, kan darjah 2, tapi dah pakai tudung dan kelas tu dia seorang tudung. Jadi selalu anak-anak Mak Salah ni kata, kamu botak sebab tu kamu tutup, ataupun kamu ada rambut yang sangat buruk sebab tu kamu tutup. Jadi itu rupanya kefahaman mereka. Jadi bila anak saya mengadu ni, orang kata Atikah botak, mesti Atikah ni baru darjah 1, darjah 2, Atikah botak sekian-sekian. Saya kata macam ni, esok ajak yang perempuan-perempuan saja pergi satu tempat, jangan ada yang lelaki. Kan kawan perempuan, Atikah buka, Atikah tunjuk rambut Atikah. Boleh ke Umi? Boleh. Atikah bukan balik lagi, Atikah tunjuk. Lepas tu bila Atikah tunjuk, dia orang kata, awak ada rambut awak cantik, habis tu kenapa awak tutup? Lepas tu Atikah jawab, saya ajak Atikah jawab, kami orang Islam, kalau yang cantik kena sembunyikan, kena jaga, sebab hanya orang yang istimewa saja boleh tengok. Dan hari ini awak ini orang-orang yang istimewa, awak boleh tengok rambut saya. Subhanallah, dia kata, wow, bagusnya, rupanya rambut awak cantik. Yelah, sebab rambut saya tak kena matahari, tak kena ni, jadi rambut saya cantik. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya bukanlah kita suruh anak kita pertahankan ni, dah dia kecil lagi, boleh je dia tunjuk rambut dia. Kawan dia lepas tu tak ada ejek. Kalau ada yang ejek lagi, saya dah tengok rambut dia cantik. Macam tu lah kan kawan Mak Saleh kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dia mati Allah sekalian.